Ini satu lagi pengajaran, iaitu jadi orang nombor 2, jangan perasan akan jadi nombor 1. Nampak? Dia paling rapat dengan Nabi. Jadi senang-senang. Korang wahai Abu Bakar, kau tak ikut kita orang hijrah, kita nak syariah. Aku biasalah, aku kan baik dengan Nabi. Jadi kau jalan dulu, aku tunggu Nabi. Jalan. Confident je Nabi nak bawa dia. Tak, dia memang merendah diri. Nabi suruh hijrah. Dia tak pernah rasa diri istimewa. Faham tak? Macam itulah kita pun kena macam itulah. Kalau pun kita rapat dengan bos, jap-jap bos panggil kita, jap-jap bos kita, jangan perasan kita paling baik dengan bos. Nampak tak kan? Kalau bos kan, aku tak apa, aku tunggu bos. Tak apa, kau balik lalu. Kan? Sekali tiba bos dah balik, kita pun tak perasan. Jadi makna kata jangan kita lebih-lebih lah. Tu. Jadi kemudian, bila Nabi nak berhijrah tu, Nabi beritahu Sayyidina Bakar, maka pun rasa gembira, menangis. Dan kemudian pada malam nak berhijrah tu, dah pesan pada Sayyidina Ali, wahai Ali, kau cover aku kat tempat tidur. Kau tidur je kat tempat tidur aku ni. Dan pada ketika itu, pada sebelah siangnya pula, tentera kafir Quraisy ni, kabilah-kabilah ni buat mesyuarat tertinggi, mesyuarat orang kata mesyuarat full council dia lah, perbincangan dia nak membincangkan tentang apa nak buat dengan Muhammad ni. Bahaya betul Muhammad ni, sebab kafir Quraisy ni rasa Nabi Muhammad ni dah jadi ancaman. Makin ramai orang peluk Islam, makin tersebar agama Islam ni. Macam-macam cara dah, bagi duit tak nak, bagi perempuan tak nak, bagi kuasa tak nak. Sampaikan runding dengan Nabi, boleh tak macam ni? 2 tahun kau sembah Tuhan kami sembah Tuhan kamu. Lepas 2 tahun kita tukar balik. Sampai macam tu pun Nabi kata tak boleh. Nabi tak kompromi. Jadi datanglah perbincangan tu, salah seorang yang datang perbincangan tu adalah syaitan yang menyamar menjadi ketua kabilah. Pakaian dia kemas, segak. So masa bincang-bincang tu, apa kita nak buat dengan Muhammad ni? Yang seorang kata kita tangkap. Kata yang syaitan yang menyamar tadi, jangan. Lagi kita tangkap dia, lagi ramai orang sokong dia. Habis apa kita buat? Kalau macam tu kita pukul dia, kita seksa di depan semua. Jangan, nanti bertambah kuat pengaruh dia. Yang seorang kata kita bunuh aja dia. Yang tu bagus, dia kata syaitan ni tadi. Jadi setujulah. Jadi ketua-ketua kabilah termasuk Abu Jahal, Abu Lahab dan 10 kabilah pergi dan mengelilingi dah rumah Nabi. Rumah Nabi standby dah nak bunuh. Malam ni Nabi nak hijrah tu. So macam mana kata Nabi lari? Tak ada. Nabi bukan pelarian. So pada malam tu juga Nabi pun nak keluar. Nabi berdoa pada Allah. Dah pesan kat Sayyidina Ali, kau cover aku kat tempat tidur. Bila Nabi keluar, dengan bantuan Allah, kan, tentera kafir Quraisy tu memandang tapi tidak melihat. Dia keluar je, semua tak nampak Nabi keluar. Nabi siap ambil pasir lagi. Nabi letak tabur dekat kepala-kepala dia orang. Kan, dia orang tak perasan lagi. Sambil Nabi baca, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dalam surah apa? Surah Fatihah, apa dia? Yasin. Okey, surah Yasin. Kan, waja'alna min baini aidihim, saja nak confirmkan, ya. Waja'alna min baini aidihim, di mana tembok-tembok di hadapan dan di mana tembok-tembok di belakang, dan apabila itu sesungguhnya mereka tidak dapat melihat. Tu ada ustaz tu cakap, baca ayat ni untuk elakkan speed trap. So baca ayat tu. Jadi masuk highway sebelum tol baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dia pun baca. Kena jugalah ustaz, dia kata. Jadi kita jangan pandang rendah, sebab polis dah baca dulu ayat tu sebelum kau baca. Jadi sebelum dia pasang. Jadi dia nampak kau tak nampak dia. Macam itulah. Jadi kemudian bila Nabi keluar, Nabi pergi ke mana? Nabi menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Pada ketika itu, tentera kafir Quraisy ni yang tengah tunggu mengelilingi rumah Nabi ni, ada seorang orang biasa nampak Nabi lalu, dia pergi, kamu tunggu siapa? Kami tunggu Muhammad. Muhammad dah lalu depan kamu tadi. Siap tabur pasir kat kepala kamu, takkan kamu tak nampak? Tak nampak. Mana ada, kena tipu lah, tak ada. Ada, tak ada. Yang seorang sabar. Seorang pergi tinjau. Dia pergi tinjau, elok dia tidur kat dalam tu. Hal yang tidur tu Sayyidina Ali. Sebab keesokan harinya, bila dia tengok yang keluar adalah Sayyidina Ali dan juga anak anda Sayyidina Abu Bakar, iaitu Sayyidatina Asma, dipukul, ditampar depan semua orang. Di mana Muhammad? Macam itulah. Dipaksa, tapi mereka tak beritahu. Kemudian bila pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar pada malam itu, Sayyidina Abu Bakar dan Nabi keluar ikut pintu kecil di belakang rumah Sayyidina Abu Bakar. Pintu tu menuju ke Habsyah. Tapi dia naik ke bukit apa? Ke gua apa? Naik dekat gua. Penting sebab kau gelapkan ni. Sebab biar kalau tak tahu tu tak nampak sangat lah macam tu kan. Dia pergi kat gua mana?
Biasalah, kalau saya tanya, saya jawab balik semula. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah tu. Ceramah maulud kan. Saya tanya makcik, apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? So makcik tu jawab, nak ceramah lah, tanya pula. Kena sound pula aku. Jadi kira senyap ni kira okey lah. Senyap dia okey lah. Daripada kena sound, elok senyap. Bagus orang tua ni dia ikhlas. Dia jawab terus. Ceramah lah, tanya pula. Dia gangster makcik ni, dia sound ni aku. Beberapa sekali tu saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas Pawai kan. Pusat aktiviti warga emas di Jempol Negeri Sembilan. Saya masuk dalam dewan tengok semua perempuan orang tua ni lah. Tak ada lelaki tu. Menyahut makcik seorang. Lelaki habis mati dah. Saya punya 15 minit kat saya berair mata tak boleh ceramah. Gelak saya. Macam tu lah. Jadi dia naik ke bukit pergi ke Gua Sur. Pergi Gua Sur. Dia jawab Gua Hira tadi bukan. Gua Sur. Gua Hira tempat timur wahyu. Ni Gua Sur. Dekat Gua Sur ni yang kecil tu dekat situ. Berbab nak susun strategi. Sebab apa saya kata? Ada orang cakap, kalau macam tu dia lari tu, dia menyurukkan diri. Bukan. Pergi duduk dekat sana, susun strategi sebab semua jalan dah dikepung. Jalan dikepung jadi mereka kena susun strategi. Bila masuk je dekat dalam Gua Sur tu, Allah Ta'ala hantar bantuan, ada burung bawa sarang, pun ada labah-labah tu semua kita tahu dah cerita tu. Okey. Saya kena uraikan sikit-sikit lah cerita tu. Dan kemudian nak katakan benda tu dah dirancang sebab setiap malam Amir Fuhairah dia akan datang. Pengembala kambing, lembu ni datang bawa sebab nak sampaikan maklumat sekarang mereka berkawal kat mana. Dekat sana mereka berkawal dekat sini. Jalan mana yang ditutup, jalan mana tak tutup. Kemudian Sadatina Asma setiap malam hantar makanan di Gua Sur tu. Macam mana dia boleh tahu? Bukannya ada handphone. Kan? Abah lapar ni. Nanti tolong hantar makanan. Sekejap biar Abah send location. Mana ada? Tak ada. Sebab maknanya memang dah tahu. Dan siapa yang pernah pergi umrah, pergi haji, kan bila kita pergi dekat Gua Sur tu, Jabal Sur kat bawah, taklimat pun dalam bas je. Ataupun dekat bawah. Semua tunjuk tu, kat atas tu yang lekuk sikit tu, yang mutawif tu. Dia pun tak naik kat atas tu. Kan? Dia tunjuk macam tu kan. Tapi, bila dia tunduk cerita, kita tengok betapa tingginya kan. Tapi masalahnya keadaan fizikal dulu tak sama. Sebab dulu lagi teruk batu-bata dia tu, batu-batu yang memang teruk. Dan bayangkan Sadatina Asma setiap malam hantar makanan, setiap hari hantar makanan dengan tahap diri dia syarat mengandung 9 bulan. Bayangkan. Itu yang cerita. Hijrah itu perjuangan, hijrah itu pengorbanan. Itu sebab itulah pengorbanan. Dan kemudian siapa yang bawa Nabi? Siapa bawa Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar? Nak beritahu yang bawa adalah Abdullah bin Uraikid, seorang yang bukan Islam, seorang kafir yang tahu jalan, ditunjukkan jalan. Maknanya kafir yang baik ni ramai juga tolong Nabi. Ada yang tolong. Itu sebabnya bukan semua kafir ini kita perangi. Tak. Kan? Kena faham tu. Jadi dia tunjukkan jalan. Dan Nabi, perjalanan Nabi, berapa hari perjalanan Nabi? Berapa hari perjalanan Nabi? Berapa jauh perjalanan Nabi? Siapa yang tahu? Berapa jauh? Cuba cari jawapannya. Berapa jauh perjalanan Nabi? Cepat. Berapa jauh perjalanan Nabi? Perjalanan Nabi adalah macam tu lah. Macam tu. Tak apa. Nanti dah dapat jawapan begitu saya. Tak apa. Jangan riak sangat tunjukkan jawapan tu. Okey. Jadi Nabi berapa hari perjalanan Nabi? Ya, betul. Tepat sekali. Tepat sekali. Itulah dia. Perjalanan hijrah. Kan perjalanan Nabi ni bukanlah satu perjalanan yang mudah. Yang mudah dan Nabi berjalan kejap Sayyidina Abu Bakar depan, kejap Sayyidina Abu Bakar belakang. Sebab apa dia nak kawal keselamatan Nabi, kejap depan, kejap belakang. Dan untuk makluman semua, siapa yang naik kereta, siapa naik bas kalau pergi umrah kan, daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah kan, kita akan naik bas selama 5 jam lebih. 5 jam lebih. Siapa yang daripada Madinah ke Mekah lagi suspend lah. Sebab yang anak lelaki dia pakai kain ihram. 5 jam tu terlelap. Bila jaga tu macam teranjang je. Ada lagi macam tu kan. Macam tu lah kan. Jadi macam tak sedar kan. Jadi mesti ramai akan tanya. Dah lambat lagi ke Ustaz nak sampai? Ustaz berapa jam lagi Ustaz? Akan tanya. Kan, sebab itu naik bas 5 jam tu. Dan kita tengok kat luar, kita akan terbayang. Macam ni agaknya jalan. Macam mana lah Nabi hijrah dulu. Sedangkan
jalan yang Nabi ikut adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Saya bawa cerita tadi. Nabi daripada Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi menaiki burak. Kenapa tak minta burak seekor? Kan? Ya Allah, ramai sangat pula nak bunuh aku ni. Allah hantarlah burak seekor. Tak. Sebab Nabi nak tunjuk kat kita, hijrah ni kena usaha. Kalau Nabi nak senang boleh aja. Ya Allah, hantarlah seekor. Ya Allah. Dah elok-elok itu seronok pula naik burak. Contoh kan? Tapi kelajuan burak ni, laju dia macam mana? Macam contoh tadi kan, kalau kita onkan lampu sekarang, kita ambil torchlight, macam tu kan? Macam tu lah kelajuan cahaya kan? Dia lebih laju daripada itu. Jadi, tak, Nabi nak beritahu kat kita pengajaran ni bahawa perjalanan ni memerlukan pengorbanan. Lebih kurang perjalanan Nabi 475 km. Lebih kurang daripada Seremban pergi ke Pendang. 480 km. Itu highway. Kan, bayangkan jalan kaki Nabi berjalan dalam 10 ke berapa belah hari Nabi berjalan. Dan bila Nabi singgah kat mana? Nabi singgah di Kuba. Nabi bina masjid. Kan, Nabi bina masjid. Dan bila Nabi bina masjid dengan tulang-tulang keempat kerat Nabi, buat biasa je, bukan desainnya. Biasa je sebelum menjadi masjid tu secantik hari ini. Dan kemudian bila sampai Nabi di Madinah, Nabi disambut dengan riang dan gembira. Kan? Sambil bersyair mereka. Macam mana syair dia? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Macam tu bunyi dia. Kan? Yang geng-geng kat kampung kita tu. Tala'al badru alaina. Itu kalau Nabi dongah tu pusing balik tak jadi datang tu. Orang sambut ni riang lah. Tala'al badru alaina. Telah datang bulan purnama kepada kami. Min saniyatil wada' wajaba syukru alaina. Maka wajiblah kami bersyukur ke atasnya. Mada'a lillahi da'. Macam tu, gembira. Sedih. Macam mana? Jadi, nak bagi tahu macam itulah juga kita ni dalam hidup kita. Kan? Dalam hidup kita ni. Pengajarannya, ringkasnya, Nabi apa Nabi buat pula? Persaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Kan antara yang dipersaudarakan, salah seorangnya Sa'ad bin Rabiq, orang Ansar, dengan Abdul Rahman bin Auf. Siapa Abdul Rahman bin Auf ni? Sahabat Nabi yang paling kaya sekali di Mekah. Bila sampai di Madinah, dia pergi ke Madinah, dia tinggalkan kekayaan dia sebab nak sambut seruan hijrah ni. Dia pergi. Dia bawa kat tangan dia apa? Ada 2 yang dia bawa kat tangan dia. Setelah aku tanya, aku jawab balik kan. 2 kat tangan dia, keju dan minyak. Dia buat keju dan minyak dalam perjalanannya. Sampai aja di Yathrib, dia dipersaudarakan dengan orang kaya di Ansar namanya Sa'ad bin Rabiq. Dia cakap, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku ada banyak tanah, aku ada banyak ladang kurma, mana satu kau nak, kau cakap aja. Dia kata, semoga Allah merahmati kamu, wahai saudaraku, aku tak nak. Dia kata, tak apa, aku ada ramai isteri, mana satu kau nak, kau cakap, kau pilih je mana, open tender. Dia bukan kata, kau tolong ambil ni, yang ni pemalas, aku dah tak apa-apa nak, kau ambil ni. Tak. Dia kata, mana satu yang kau nak, kalau kita dah lama macam ni. Mungkin macam tu kan. Tapi dia tak. Dia kata, semoga Allah merahmati kamu, aku tak mau. Habis apa yang kamu mau? Cukuplah tunjukkan aku di mana jalan pergi ke pasar. Sebab apa aku nak berniaga di sana. Modal dia itulah minyak dengan keju yang dibawa daripada Mekah tadi. Sampai kat sana dia pun berniaga. Bayangkanlah pasar Yathrib itu didominasi oleh puak Yahudi yang terkenal dengan penipuannya. Pertimbangan yang tak adil. Timbang pun menipu. Semua menipu. Tapi bila dia pergi sana, dia cepat mencuri tumpuan sebab dia peniaga yang jujur dan adil. Ramailah orang suka berurusan dengan dia. Bayangkan sampai satu ketika, dia berniaga, dia jual unta, modalnya 1,000. Bayangkan harga unta tu 1,000 dinar, dia jual balik dengan harga 1,000 dinar. Modal 1,000 dinar, jual 1,000 dinar. Apa soalan tu tadi? Apa soalan tadi? Kau tanya apa? Apa dia? Mana untung dia? Kan? Kat mana untung dia? Untung dia adalah pada tali yang mengikat unta tu.
Dia jual tali itu harga 2 dinar. Jadi setiap orang beli, dia akan dapat harga 2 dinar tu. Itulah keuntungan dia. Dan untuk maknanya nak beritahu, Abdul Rahman bin Auf yang paling awal lagi dah mengajar kita sistem volume. Bukannya sahabat-sahabat kita yang lain, bukan. Itulah dia. Jadi Abdul Rahman bin Auf tak lama lepas tu, dalam selang beberapa bulan, Nabi terbau bau wangi. Wahai Abdul Rahman bin Auf, kamu berkahwin kau? Ya betul. Aku baru saja bernikah dengan seorang wanita Ansar. Sebab bau wangi-wangian orang kahwin tu dia sama. Jadi dia baru mengahwini wanita Ansar. Kau doakan aku, ya Rasulullah. Nabi doa. Semenjak daripada itu, apa juga yang disentuh oleh Abdul Rahman bin Auf, jadi emas. Maksudnya, menjadilah. Apa dia buat? Dia meniaga laku. Dia buat apa pun berjaya. Tetapi Abdul Rahman bin Auf dengan kekayaan dia, dia tak pernah tak tolong Islam. Setiap kali peperangan, semua dia tolong. Dia tolong semua. Kan? Bayangkan tentera-tentera semua ditolong. Dan kemudian setelah kewafatan Nabi, isteri-isteri Nabi akan ada 2 orang yang akan ikut. Kalau keluar pergi pasar ke apa, 2 orang akan ikut. Seorang akan tolong bayar apa yang dia beli. Yang seorang lah jadi pengusahamatan dan bawa barang. Dan gaji dia dibayar oleh Abdul Rahman bin Auf. Dan kemudian keluarga yang terlibat dengan peperangan Badar, Abdul Rahman bin Auf bagi pampasan setiap keluarga RM400,000 duit Malaysia sekarang. Setiap keluarga dapat RM400,000. Bayangkan dulu dah RM400,000, berapa besar nilai dia bagi. Abdul Rahman bin Auf waktu dia meninggal dunia, dia meninggalkan harta tak kurang 700 juta duit kita. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni dalam 10 sahabat, Abdul Rahman bin Auf salah seorang sahabat yang dalam 10 orang yang dijamin syurga. Tapi Abdul Rahman bin Auf paling last sekali masuk syurga. Sebab harta dia banyak. Banyak kena tanya. Jadi jangan risau kalau harta kita tak banyak. Sebab tak banyak kena tanya. Sebab dalam ceramah pun tanya pun tak jawab kan. Jadi kau jangan risaulah kan. Harta pun tak kena tanya. Macam itulah. Faham tak jadi macam itulah. Jadi makna kata nak beritahu pada Rahman bin Auf ni. Jadi Nabi damaikan pula lagi siapa? Nabi damaikan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj dulu sama-sama memerintah Yathrib. Akhirnya mereka bergaduh. Mereka berpecah. Bergaduh, berperang. Berapa lama dia bergaduh? 120 tahun. Bila Nabi tanya kenapa kau gaduh? Entah Rasulullah. Dah lupa dah sebab apa. Janji gaduh. Sampai lupa. Punya teruk bergaduh sampai terlupa. Rupanya zaman sekarang dah berlaku tau. Dalam masyarakat kita. Mak, bukan tu pak saudara kita ke? Kenapa kita tak baik dengan dia? Entahlah yang zaman atuk kau dulu tak apa hal yang tak. Rupanya dah berlaku zaman kita ni balik. Semua banyak tanda-tanda. Jadi, apa yang kita lihat dalam peristiwa hijrah ni? Yang pertama, pentingnya niat dan jihad. Niat nak buat sesuatu perkara dan juga perjuangan untuk melaksanakan kita niatkan tu memang bukan senang. Contoh, berubah. Perubahan yang nak kita buat daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik pada lebih baik. Bukan senang. Bukan senang. Apa yang kena ada dalam hati kita? Yang pertama, kena ada sabar. Sabar. Dalam penyawa awam ni kena sabar. Kita tak boleh nak cepat. Tak boleh. Kalau orang lain cepat, sabar. Kan? Kita kan macam tu kan. Penyawa awam tak salah. Sama je. Saya tahu. Dia akan pada dia. Kita ni apa? Macam tu lah kan ayat teranan. Kita tahu dah kan. Kau tengoklah kalau naik pangkat memang dia. Kau tengoklah selagi mana dia jadi bos kita, memang takkan merasalah weh. Dia kata ayat tu. Dah tahu dah kan. Ayat tu dah biasa. Kenapa gelak? Sebab memang betul kan. Iya. Pada dia kau tengok kalau APC. Memang tak merasalah APC. Pada dia. Petikaikan lagi. Banyak petik kata sabar. 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 Memang itu ujian untuk kita. Sabar. Kadang marah sebab khusus pun ada. Tengok khusus luar negara, tak ada. Khusus pergi Sabah Sarawak, tak ada. Khusus kat Pantai Dalam, tak aku. Dia kata, marah. Marah khusus pun jadi hal. Kan? Nampak? Hari ni tak payah khusus jauh. Serbat yang datang sini. Apa ada hal? Kan? Betul tak kan? Tengok. Ada nama tak ada pun datang kan. Saya anggapkan mana yang kursi tambahan belakang tu yang tak dijemput tapi datang lah. Saya kata. Mana memang ada lah. Okey, sorry saja.
Saja je. Tu yang kau gelapkan tadi biar tak perasan sangat muka kau ya. Macam tu tak ada gurau-gurau. Tak adalah. Tapi memang tu kita kena sabar. Sabar. Sabar ni ada 3. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Dan ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan daripada Allah. Sabar untuk taat. Bukan senang tau nak ikut peraturan. Bukan senang. Bukan senang nak ikut peraturan ni. Sebab ramai yang tak ikut. Kan? Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Cuma tak dah tahu. Mengumpat tu berdosa. Kan? Tapi buat juga. Sebab mengumpat tu sedap. Dahlah perempuan. Kan? Mengumpat tak kerti perlahan. Kau ingat aku tak dengar? Kan? Aku lalu tadi. Tingginya. Aku tak dengar tu. Ingat aku tak dengar? Tapi aku maafkan. Tak masalah. Waktu bila kau nampak muka aku dalam TV nampak tua kan, kau hajar betul pun. Tu pun saya maafkan. Saya maaf. Tak ada masalah tu. Saya okey je. Okey? Saya faham. Tu saya kata. Bukan senang tau. Kadang-kadang bila bercerita tu mengumpat. Kau dengar. Kadang masuk budak baru je. Dia dengan geng-geng dia. Pakai mulut memang. Belakang. Seorang tu pula. Kenal pun tidak lagi ni. Tu masa saya handle team building tu, bila kita pecah grup, dia dapat grup dengan orang tu, kau ni okey juga Nah, baru tahu. Jangan menghukum orang. Kita tak kenal lagi dia siapa. Sabar. Sabar tak? Sabar.